saya ingin memohon maaf kepada mereka. Saya tak pernah katakan benda tu. Tetapi mereka yang sebut dalam live mereka. Saya tak pernah kata pun. Dapat dia cukup mudah, iaitu bila kita nak bina satu rumah yang baru, kan, iaitu bila kita nak bina satu rumah yang baru, bila kita nak masuk rumah tu adalah kebiasaan orang akan mencuci rumah sebelum memasukkan barang-barang di dalam rumah tersebut. Jadi barulah selesa untuk duduk. Sebab orang kata apa? Sebab dah bersih, kan? Kalau kata kotor macam mana nak duduk, kan? Jadi dia kena bersih dulu, kan? Barulah selesa untuk duduk. Tapi pada bertakbon tengah hari tadi, dia dah buat keputusan. Dia kata dia menolak sebab adalah isu-isu yang berkaitan dengan penghinaan, yang dia rasa dia ada maruah diri, kan? Dia ada maruah diri, jadi dia tolak. Dia kata dia tidak mahu bekerjasama dengan mereka. Jadi ramai orang tertanya-tanya kenapa saya semalam buat video. Saya kata saya sokong untuk bekerjasama. Jadi ini adalah kunci kepada kebenaran. Kunci kepada kebenaran yang netizen harus tahu. Jadi apa yang saya ungkapkan hari ini, mana netizen yang duk kecam saya, mana yang netizen yang duk hina saya, kena berlapang dada, kena fikir dengan apa yang saya cakap ni. Kalau netizen nak pergi follow yang depa, boleh teruskan. Kalau rasa macam sampah je, kan, tak payah nak teruskan untuk follow mereka. Jadi mudah ya. Kenapa saya meletakkan syarat tersebut? Kenapa saya meletakkan syarat tersebut lah? Jadi rakan kita kata sabar anak muda. Jadi kenapa saya meletakkan syarat tersebut? Jadi saya bagi tahu kat sini. Selama ini 3 tahun saya dan keluarga menderita daripada segi apa? Daripada segi fitnahan yang dibuat. Kononnya lah, sehinggalah saya dibuang kerja. Kononlah saya lah yang bersalah dalam segala-gala hal. Dicerita habis kepada semua orang, dan ada wakil-wakil berbai'ah yang telefon saya, yang bagi tahu kata kenapa saya buat macam ni, kenapa saya buat macam tu, kenapa saya buat macam ni, kenapa saya buat macam tu. Jadi sebab itulah saya meletakkan syarat tersebut. Kalau betul saya yang mulakan, kalau betul saya yang bersalah, saya akan ceritakan daripada A sampai Z di manakah titik kesalahan tersebut. Dan tak ada masalah untuk saya untuk bermohon maaf. Kenapa saya berani? Kerana saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak melakukan apa-apa terhadap mereka. Jadi sebab itu saya berani meletakkan syarat tersebut. Sebab itu saya berani untuk buat MOU dan sebagainya. Tapi kenapa mereka menolak? Itu persoalannya. Ini adalah satu peluang yang amat besar terhadap mereka. Untuk pastikan kepada netizen semua yang apa yang mereka katakan terhadap saya itu adalah perkara yang benar. Kenapa tolak? Itu persoalannya yang saya nak tanya. Kenapa tolak? Jadi semua dah buat live tolak. Jebat Dahaka tolak. Donjai tolak. Yang terima Joseph Prakash. Tok Singa kata ada udang di sebalik batu. Ini bukan ada udang-udang di sebalik batu, ketam di sebalik batu ke, buaya di sebalik batu. Tak ada apa-apa di sebalik batu. Tak ada apa-apa yang di sebalik batunya. Ini adalah untuk memulakan perjalanan yang baru. Kalau kata apa yang dicakapkan itu benar dan sebenar-benarnya, dan apa yang diceritakan kepada orang itu benar sebenar-benarnya, kenapa nak takut?
Dalam Islam nak buat apa-apa pun ada syarat. Betul tu. Okey, terima kasih. Ya, betul. Dalam Islam pun ada syarat. Saya ada buku tuan berkenaan dengan teknik peperangan Rasulullah. Ada berapa perjanjian dalam teknik peperangan Rasulullah. Kita ada perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua. Lepas tu apa lagi? Sekejap saya ambil kepada tuan-tuan. Saya baca buku apa tuan? Saya baca buku adalah Seni Peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni terbaliklah. Tapi kalau tuan-tuan tengok, ini adalah buku dia, Seni Peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Rasulullah berhadapan dengan orang-orang munafik dan juga kaum-kaum kafir. Ada perjanjian-perjanjian yang dibuat, antaranya yang ditulis kat dalam ni. Dakwah Rasulullah, macam mana Rasulullah membentuk saf mujahid Islam. Sekejap tuan-tuan, kita tengok perjanjian-perjanjian. Dia ada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah, dakwah-dakwah Rasulullah. Saya nak cari payah pula dah. Duduk pegang sebelah tangan ni. Jadi yang saya ingat-ingat lah tuan-tuan, yang ditulis dalam ni, yang ditulis macam ni, ada beberapa perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah lah, macam kawan kita sebut tadi. Perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua dan sebagainya. Ada syarat-syarat yang diletakkan oleh Rasulullah dalam membuat perjanjian. Jadi syarat-syarat itu yang saya letakkan. Jadi selama ini mereka menyatakan kepada awam, ni macam soalan yang ditanyakan oleh Suji Edi Skizo ni tentang laporan palsu tu, semuanya dapat diselesaikan. Kalau betul saya yang buat, benda itu secara langsung dapat dirungkai. Bukan tidak dapat dirungkai. Dapat dirungkai. Dan semua orang akan tengok. Orang akan kata haram tu Syafiq ni. Duk cerita pasal agama tapi hati dia busuk. Takkan tak mau peluang tu. Takkan tak mau peluang tu. Yang malu siapa? Syarat yang saya letakkan tu, kalau betul apa yang mereka katakan terhadap saya, yang mereka jajar kepada persatuan-persatuan berbai'ah, kononlah saya lah yang paling busuk, maka di situ siapa yang paling malu? Kalau kata buat live, buat siaran langsung semasa pertemuan tersebut, siapa yang paling malu? Siapa yang paling terkesan? Confirm saya yang paling terkesan. Betul. Confirm saya yang paling terkesan. Tapi kenapa mereka menolak? Kenapa mereka menolak? Persoalannya, titik persoalannya, kenapa mereka menolak? Di situ para netizen harus menilai lah. Harus menilai dengan berlapang dada. Dengan berlapang dada menilai siapakah mereka-mereka ini. Siapakah mereka-mereka ini? Adakah mereka ingin berjuang sebagaimana kita berjuang dahulu? Adakah mereka macam UMNO dan PAS ada piagam MN? Ya, betul. Adakah mereka ni berjuang macam mana yang kita berjuang dahulu? 3 tahun tuan-tuan, netizen duk tengok mereka ni duk bergaduh. Hang bersalah aku bersalah hang. Hang bersalah aku bersalah hang. Sekarang ni kita rungkai secara live. Di manakah titik tolak tu? Di manakah titik permasalahan tu? Kenapa tak nak? Kenapa menolak? Itu persoalannya.
Persoalan yang akan timbul di kalangan netizen, kenapa menolak jika kamu duduk di atas landasan kebenaran? Kita tiada masalah apa. Saya saja nak tengok. Saya saja nak tengok, sebab itu saya letak syarat tu. Selepas saya mendengar live Daddy Ujang, jadi saya telefon seseorang, saya tak mahu sebut nama lah, tim saya, untuk berbincang. Adakah ini adalah jalan yang terbaik untuk kita berbincang, untuk kita bergabung? Jadi dibagi tahu oleh tim saya, ini adalah jalan yang terbaik. Saya tak kata saya nak minta maaf. Saya tidak pernah menyatakan bahawa saya ingin memohon maaf kepada mereka. Saya tak pernah katakan benda tu. Tetapi mereka yang sebut dalam live mereka, saya tak pernah kata pun. Saya kata saya nak minta maaf, merayu, jangan saman saya apa semua, tak. Apa yang saya kata adalah untuk cari titik permasalahan. Jangan duduk spin sana, duduk spin sini. Kalau salah saya salah, saya sebut kalau. Dalam bahasa Inggeris kita panggil if. Kalau saya salah, maka saya akan mohon maaf. Jika mereka salah, mereka kena mohon maaf secara langsung. Dan didengari oleh setiap follow-follow mereka. Bukan, saya tak pernah kata saya nak minta maaf. Pergi cari dekat dalam link saya yang mengatakan saya minta maaf kepada mereka, saya merayu, jangan saman saya, jangan ni apa saya, tak. Teruskan, kalau nak saman teruskan, tak ada masalah apa pun. Nak saman lah. Itu hak dia. Nak buat laporan polis, buatlah laporan polis. Itu hak dia. Tetapi kalau nak tubuh pasukan, kena nyatakan mesti ada syarat. Rasulullah pun buat benda yang sama. Ada perjanjian-perjanjian yang Rasulullah buat, yang saya sebut tadi. Ni dalam buku Seni Peperangan. Habis dah buku ni. Ada letakkan syarat, dan ada juga dia letakkan berkaitan dengan perjanjian-perjanjian. Mestilah mencapai benda. Kalau kita duduk di pihak yang benar, kita mesti berani menyahut. Saya buat benda ni supaya netizen dapat melihat. Ramai yang orang mengecam saya. Ramai yang orang mengecam saya. Mereka mengatakan, si penagih dadah murtad bersuara dan sebagainya. Saya tak kira pandangan mereka. Itu pandangan mereka. Mereka nak kata apa pun katalah. Yang lebih mengetahui tentang saya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya beragama Islam. Nama saya Muhammad Syafiq bin Abdul Halim. Saya mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi saya adalah seorang Islam. Dan saya telah membuktikan saya bukan penagih. Tetapi saya memberi peluang kepada mereka. Sekiranya betul dan benar apa yang mereka katakan itu, benda itu akan disebut secara live, secara terang. Jadi kalau saya buat, saya akan mengaku. Kalau saya ambil dadah, saya akan mengaku. Kalau saya ambil dadah, okey, saya kata jom bawa saya pergi balai secara live. Urin saya dan tangkap saya secara live. Kenapa tolak? Jangan lepas ni nak setuju pula. Sebab dah tolak dah. Live Donjai tadi dia habaq dia tolak. Jebat pun cakap dia tolak. Yang terima Joseph Prakash orang je. Dekat dalam komen dia di Ujang. Yang terima Joseph Prakash. Tok Singa kata ada udang di sebalik batu. Saya tengok dia post lah, tapi saya tak tahulah ada kena-mengena dengan ni ke tak. Tapi selepas dia di Ujang buat live, terus dia post benda tu. Jadi saya sangkutkanlah sekali. Jadi saya tak mahu nak fitnah dia. Kalau kata ada salah, kita minta maaf lah. Tapi saya dengan Tok Singa tak ada masalah apa, sebab hari tu dia dah buat live. Dia dah buat live, hari tu dah pakat minta maaf dah. Tak ada masalah apa lah. Jadi yang masalah lagi dua orang ni. Jadi netizen menilai lah. Sebagai netizen harus mempunyai akal untuk menilai. Saya juga nak masukkan Tuan ASP Ali Bashar. Tuan ASP Ali Bashar ke dalam grup tu. Kalau ini kita mesti ada seorang yang berpengalaman dalam undang-undang dan juga pernah menjadi ASP. Dalam perkhidmatannya, ASP ni Senior Investigation Officer. Jadi dia lebih berpengalaman.
dalam apa nama ni pelbagai hal lah. Jadi saya pun berhajat ingin masukkan dia sekali. Tetapi dengan syarat mereka juga kena ikut syarat-syarat yang macam mana kita letak tu. Kan? Jadi kalau betul mereka ni ada fitnah Tuan Ali, maka mereka kena nyatakanlah bahawa mereka ni ada fitnah. Jadi kena minta maaf. Ini adat lah. Ini adat lah. Jadi netizen semua menilai lah semua ni. Jadi sebenarnya apa yang dibuat oleh Didi Ujang ni, saya berterima kasih banyak-banyak. Kerana saya banyak mendapat hentaman. Ada orang nak ambil saya nak ni lah, bukan Didi Ujang tapi ada orang lain. Ada orang lain lah yang ajak saya one by one, yang tak ada kena-mengena dalam kes ni, yang macam-macam lah. Jadi disebabkan oleh penceritaan yang telah dibuat. Penceritaan yang telah dibuat. Mohsin Ahmad, kalau boring tak payah tengok, itu sahaja. Kalau boring tak payah tengok. Hang bersikap terbuka, Fiq. Ya, tahniah, terima kasih. Saya bersikap terbuka kerana saya tak buat apa-apa. Kalau saya buat, saya tidak akan bersifat terbuka. Kalau benar macam yang mereka kata, saya tidak akan bersifat terbuka. Tetapi apa yang mereka sebut dalam live, mereka tolak. Apa nama sekarang ni baru saya nak minta maaf. Saya tak kata saya nak minta maaf. Saya tak kata saya nak minta maaf. Saya tak kata. Tuan-tuan dengar semalam saya kata apa? Saya tak kata tiba-tiba nak minta maaf. No. This is not my style. Saya ada maruah diri. Keluarga saya ada maruah. Mak saya ada maruah. Saya takkan minta maaf macam tu je. Saya nak letak kat mana maruah isteri saya. Saya nak letak kat mana maruah ibu saya. Saya nak letak kat mana maruah muka diri saya. Dekat mana saya nak letak. Sebab itu saya letak syarat. Tapi kalau nak teruskan dengan zaman, teruskanlah. Kita tak ada masalah apa. Kita pun buat benda yang sama. Tak ada masalah apa. Jadi lepas mereka dah tengok live siang ni, janganlah lepas ni dia kata, oh kami bersetuju. Tidak. Bila dah tolak, tolaklah. Bila dah tolak, tolak dah. Sebagai seorang netizen kena lihat kepada keseluruhannya. Tak apa, Fiq, lepas ni biar mereka dengan cara mereka. Netizen ada mata, ada otak, boleh menilai siapa betul, siapa salah. Yang pasti jangan sesekali tarik saman pada Donjai. Fiq, teruskan dengan cara Fiq. Kita fokus pada negara, pertahankan hak orang Melayu. Tak payah Fiq nak cakap lagi pasal ni. Pasal ni kita boleh hilang fokus pada tujuan asal. So abaikan mereka. Tenang saman terus, tak payah mengulas panjang-panjang. Hal ni boleh hilang tujuan asal. Ya, betul. Yang ni musim ni dia tak ada kena-mengena. Kau ni bukan siapa-siapa, Fi. Asalnya kau anggota polis biasa yang kena buang kerja. Lepas itu kau buat live nak cerita hal peribadi kau kat Satu Malaysia. Saya tak buat live mula-mula. Baru Alando Bloom ni dia baru masuk dalam live saya. Saya tak pernah cerita tentang saya kena buang kerja. Untuk pengetahuan Alando Bloom, saya baru cerita selepas 3 tahun saya dibuang kerja. Saya terdetik pada waktu itu nak cerita. Saya pun tak tahu benda ni akan jadi. Saya dah cerita siap-siap dah bagaimana perkara tu boleh berlaku. Saya tak pernah cerita. Orang yang follow saya lama, mereka tahu. Saya tak pernah sebut pun sebab dan kenapa saya dibuang kerja. Walaupun orang kata macam-macam kat saya tak pernah sebut pun. Sekali pun saya tak pernah ulas pasal saya kena buang kerja. Jadi saya... Semasa dalam pasukan polis lagi, saya dah turun berkempen. Alando belum. Kita turun kempen kita turun dekat Masjid Negara. Dalam semua program-program NGO muka kita ada. Tak percaya pergi cek dalam Malaysia Kini pun ada muka kita. Memang banyak sangat. Memang banyak sangat muka kita. Dekat mana lagi? Malaysia Kini lah paling banyak apa muka. Sebab mereka anti dengan kita dulu. Jadi mereka ini menjadi satu ground kepada kita. Puak-puak DAP dengan PKR ni. So tak payahlah. Kalau baru kenal saya, tak payah nak buat ulasan. Kenal dulu. Tak kenal maka tak cinta. Kalau kenal barulah berkasih dan sayang. Kalau nak provoke saya punya follower, mereka dah kenal saya. Ada yang kebanyakan di antara mereka ni yang dah berjumpa dengan saya pun. Jadi mereka tahu. Jadi tak perlulah nak masuk dalam live saya untuk burukkan saya. Sebab kebanyakan yang follow saya ni adalah rakan-rakan semasa belajar dengan saya. Rakan-rakan bekerja. Saya bukan masuk kerja polis je. Saya dulu kerja di Ion Credit Service bahagian loan and financial. Mereka pun ada juga dalam tu. Lepas tu adalah kebanyakannya orang kampung. Orang tempat saya kalau tengok data analitik. Jadi tak perlulah. Orang semua kenal. Orang kenal.
Matlamat engkau nak buat duit sebab menganggur. Siapa kata saya menganggur? Kan? Siapa kata saya menganggur? Kalau saya menganggur, saya tidak boleh menyewa rumah. Kan? Saya bukan duduk rumah flat, saya duduk rumah taman. Di pekan. Kalau saya menganggur lah. Dan sebelum saya kena buang aja polis pun, saya ada bisnes-bisnes online yang saya dah buat pun. Teruk dia punya fitnah blok buang masa orang macam ni. Tapi tak apalah, fitnah dia tu saya jumpa saya jumpa di akhirat kelak lah. Masing-masing boleh letak syarat. Berani tak berani je lah. Ya betul Raja Aryan. Masing-masing boleh letak syarat. Tapi berani kan tak berani lah. Kalau dia nak letak syarat, walaupun ada benda ni, saman akan terus diteruskan. Tak ada masalah apa, kita akan follow letaklah syarat, kita dengarlah syarat. Tapi tak ada nak letak syarat, terus tolak. Tak ada letak syarat, terus tolak. Saya saja buat macam tu, saya dah tahu lah. Kita pun akan panjang juga. Kita pun akan panjang juga. Kita pun akan panjang juga. Aduh. Tak kenal maka tak cinta. Hebat orang muda. Saya semalam saya doa kat tuan. Sebab ada seorang ayahanda. Saya tak mahu sebut lah nama dia dekat dalam live ni. Dia mesej saya. Mula-mula dia suruh saya padam logo. Lepas tu dia suruh saya istighfar, banyak solat dan sebagainya. Jadi saya pun tanyalah siapa dia. Saya tak pernah dengar nama dia. Jadi saya pun pergi tanyalah dengan kawan saya. Kawan saya kata, dia ni besar juga. Jadi saya pun dalam satu hari tu, saya buatlah apa yang dia kata ni. Saya pun tak sangka yang Daddy Ujang akan buat live macam tu semalam. Saya pun tak sangka. Bila dia buat macam tu semalam, saya rasa amat bersyukur lah. Kerana ia ibarat seperti nyawa. Nyawa yang diberikan ke atas saya. Aku follow Syafiq dari 2018. Apa yang dia orang timbulkan, Syafiq dah lama bagi tahu kita orang. Budak mana baru tahu. Sakit hati tak Fik kena fitnah. Nasib tengah live. Kalau depan-depan kena maki berkandak. Tak sakit hati sangat lah. Mula-mula sakit hati. Lepas live Daddy Ujang semalam, tak apa nak sakit hati lah. Sebab netizen boleh menilai. Jadi netizen boleh menilai. Jadi benda ni dah end up lah. Benda ni dah end up. Jadi dah settle lah benda ni. Settle dia kat mana? Kalau betul apa yang mereka katakan tu, jadi kenapa tak berani? Saya tak ada masalah apa. Saya letak syarat tu sebab apa? Kalau saya tuan-tuan, kalau saya orang tu salah, dia letak syarat kat saya. Kalau saya ni betul, orang tu salah, dia bubuh syarat macam tu, saya taubat saya pergi. Sebab apa? Dia minta untuk buat siaran langsung. Jadi saya akan tanya dia satu persatu. Betul tak? Macam tu saya akan main. Jadi orang tu malu tak? Orang tu tetap malu punya. Orang tu tetap malu sebab secara live. Jadi orang boleh tengok. Orang akan nilai. Macam ni kan dia ni. Betul lah yang mereka ni duk cakap dulu pasal dia. Orang akan tengok. Tapi dia tolak. Jadi netizen nilai sendiri lah. Berapa saya nak berbuih mulut nak cerita. Netizen nilai sendiri. Mereka ni siapa dia. Dan mereka ni tidak pernah ada pun dalam perjuangan. Sebelum ni. Saya menjadi saksi. Mereka tidak pernah turun di mana-mana PRK. Sekarang ni PRK sini ada mereka turun. Kita tengah duk berkempen pasal PRK sini, mereka cuba, mereka apa yang mereka buat? Mereka nak jatuhkan saya. Sehingga apa? Diviralkan dalam grup-grup Hakatan Harapan tentang siapa sebenarnya Syafiq Ridha. Diviralkan tentang report-report polis. Saya ni ahli UMNO kan. Saya ahli UMNO daripada dulu. Saya tak pernah tukar parti. Jadi mereka ni baru masuk ke dalam UMNO. Tiba-tiba masuk nak jatuhkan saya. Yang nampak, orang nampak buruk siapa? Saya duk kempen pasal apa? Saya duk berkempen pasal UMNO. Jadi orang kata siapa? Sebab tu saya kata saya nak berhenti berpolitik. Sebab mereka keluarkan benda ni. Jadi apa yang mereka keluarkan akan digunakan oleh siapa? Akan digunakan oleh orang-orang lain. Mungkin oleh DAP, mungkin oleh PKR. Dengan apa yang mereka buat ni. Sebab tu saya kata saya nak berhenti berpolitik. Sebab saya pun dah tak boleh nak berdebat dah. Kalau tuan-tuan nak suruh saya turun untuk PRK, saya tak boleh dah sebab mereka ada point. Kalau saya turun kempen, tiba-tiba di seberang sana kata, you nak poyo apa? You sendiri pun pergi pukul you punya bini. Mampu saya nak jawab apa depan orang ramai? Dia takkan saya nak kata kat dia, you bukan tahu cerita sebenar apa semua segala ni, saya nak cerita yang tu datang kempen.
Report-report yang mereka bubuh dalam Facebook tu. Esok masa kan, saya duk kempen-kempen mereka keluar report tu. Ni, so ni pemuda UMNO kan, pukul bini apa segala ni. Tak ke gila punya. Tak ke gila punya. Jadi sebab tu saya kata cukup dah, waktu saya telah berakhir. Sebab saya dah kena pun macam mereka kata dah kena tanam. Betul memang kena tanam lah. Kena tanam kan siapa? Sendiri. Kecuali kalau saya pergi duduk belah DAP, baru tak boleh nak hentam. Kalau saya pergi duduk belah DAP boleh kan? Tapi kalau saya duduk belah UMNO, saya akan jatuhkan UMNO. Sebab kalau saya pergi duduk belah DAP kan, mereka hentam saya. Yang jatuh siapa? Yang jatuh DAP. Yang jatuh DAP lah. Tapi kalau saya duduk belah UMNO, saya kempen kan, lebih baik saya pergi duduk belah DAP. Jadi orang hentam saya, dia ni pun saya, tapi saya nak kena telan lah paik-paik tu kan. Saya dah saya nak kena telan lah paik-paik tu kan. Pergilah duduk belah DAP kan, pergi jadi ahli DAP kan. Lepas tu suruh orang UMNO hentam saya, ni tengok ahli DAP pukul bini lah apa semua segala ni. Boleh lah nak bagi point kat orang UMNO kan. Saya pun nak fikir macam tu kan. Biasa pergi duduk belah DAP kan, pergi duduk belah DAP jadi ahli DAP kan. Jadi pergi duduk situ, pergi jadi tunggu bagi orang nak balon kita kan. Bagi orang nak balon kita, bagi DAP jatuh. Tu tak apa, orang boleh buat lah. Itulah kerja-kerja yang dibuat oleh mereka kan. Itulah kerja-kerja yang dibuat oleh mereka kan. Tak kisahlah wise bangsa apa pun kan. Dah tak ada lah semangat Melayu. Saya tak boleh nak bawa lah. Saya kena killer tu kan. Saya kena killer. Sebab tu saya kata tengok apa yang mereka nak buat kan. Jadi saya kena killer kan. Jadi kita tutup topik ni tuan-tuan. Kita sekejap saya nak bincang pasal, ada sikit lah pandangan saya tentang orang duk sembang pasal pemilihan Perdana Menteri. Jadi saya nak bagi point lah. Saya nak bagi point kepada mereka-mereka yang orang kata apalah kau ni, wife dia bangsa Melayu. Dah, wife saya bukan bangsa Melayu. Saya cakap terang. Wife saya bukan bangsa Melayu. Wife saya dia orang kata campuran. Mix di antara Pakistani dengan dengan India. Dia mix. Dia mix Bapak dia datang daripada satu tempat yang dinamakan sebagai Kelih tau, saya lupa dah. Bapak dia datang daripada, dia ada satu bukit di India, tempat sejuk lah. Mak dia datang daripada Gujarat. Tapi tak ada masalah apa bagi saya. Yang penting saya yang bercakap ni kan. Jadi dia bangsa India. Macam saya kata tuan-tuan, dia ada beberapa perkara Fik macam mana cadangan dia dihujan. Bibi tolak tak nak berbaik. Saya dah jawab lah. Tengok balik ke atas. Macam saya kata lah tuan-tuan, kenapa mereka suka nak ambil tahu benda yang Allah lebih tahu. Bukan daripada kerela. Dia apa benda atas tempat saya dah lupa dah. Dia cakap Malayalam. Betul saudara-saudara, dia bercakap dalam bahasa Malayalam. Tapi saya tak tahu. Tapi yang saya heran tuan-tuan, kenapa orang suka ambil tahu benda yang Allah saja tahu. Apa benda? Jodoh dengan pertemuan. Hari ni orang tahu kan kata dia nak kahwin dengan siapa? Kan? Bak jodoh ni siapa yang tahu? Boleh pilih Tuhan dah abang lah jodoh pertemuan ni kat tangan dia. Tapi netizen kalau nak ambil tahu bak jodoh. Habis tu takkanlah kalau bini saya dijodohkan dia adalah seorang India, saya nak kena berpisah dengan dia. Kalau saya nak bawa perjuangan Melayu sedangkan saya Melayu, saya tak boleh kahwin dengan India. Kalau nak bawa perjanjian perjuangan Melayu, saya tak boleh kahwin. Saya tak boleh kahwin dengan bangsa India. Dia ada IC. Saya tak boleh kahwin. Dah jodoh nak buat macam mana? Tu adalah jodoh. Macam juga mati dengan ajal maut. Ajal maut. Mana kita nak tahu bila ajal? Tengah-tengah dah buat live mati mana nak tahu?
Sebab tu tuan-tuan, saya bersembang dengan Botak Boy malam tu. Mereka ni adalah golongan-golongan hati rosak. Kan? Sebab tu bila kita sebut tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala, depa gelak. Depa akan gelak dan terus gelak. Sebab bagi mereka, saya tak tahu kedudukan Allah ni di hati mereka tang mana. Mereka akan gelak. Orang macam ni kita tak boleh nak ubah dah. Kita tak boleh nak ubah. Saya senyum lah. Kita tak boleh nak ubah. Sebab dia ada pada zaman-zaman Rasulullah tu. Dia ada dua orang. Kan? Satu, orang yang hati dia dah gelap. Hati yang dah gelap ni dia akan buat apa saja. Murtadkan orang dan sebagainya. Dia akan buat apa saja. Sebab tak ada dah cahaya bagi dia. Orang macam ni kita tunggu kat masyar untuk jumpa dengan kita. Sebab dia rasa diri dia terlampau bagus. Kan? Orang yang kedua walaupun dia jahat tapi hati dia sentiasa mengingat Allah. Itu tak masalah apa. Sanad keturunan anak-anak tetap Melayu kerana ikut keturunan bapa. Ya, betul. Merujuk kepada perkara 25. Merujuk kepada perkara 25 Perlembagaan Persekutuan. Apabila seorang perempuan itu berkahwin kepada rakyat seorang raja, maka dia akan, anak-anak dia adalah rakyat kepada seorang raja. Kan? Okey tuan-tuan, kita tukar topik ni. Siapa yang komen negatif, tuan-tuan boleh bagi tahu saya akan start blog. Saya akan start blog sebab sebelum mereka buat report kat atas saya akan start blog. Sebab lah ni page saya yang lagi satu tu dah sampai ke tahap untuk di unpublishkan. Jadi siapa yang negatif, saya akan blog. Saya akan bagi point saja tuan-tuan kepada siapa-siapa yang live ni, kaki-kaki live ni saya bagi pointnya. Saya tak mau hurai panjang, saya bagi point dan hurai sendiri. Jap. Okey, saya bagi live bini dia bangsa apa. Okey, tak mahu sebut dah pasal bini saya atau pasal mak saya, tak mahu sebut Ni saya bagi point kepada tuan-tuan semua yang nak buat live. Hari ni Ngah Komeng dengan speaker menjawab bahawa kerajaan yang ada sekarang ni adalah kerajaan yang tidak mengikut undang-undang. Ni saya bagi point kepada tuan-tuan untuk counter balik. Saya tak mahu hurai panjang. Siapa yang kaki buat live boleh ambil point saya ni. Saya tak mahu hurai panjang Saya tak mahu hurai panjang. Siapa yang kaki buat live ambil. Saya bagi point je. Sekarang ni saya akan bagi point je supaya mereka memperjuangkan benda ni. Jadi semua rata-rata orang penyokong-penyokong mereka mengatakan okey, kerajaan Perikatan Nasional ini yang diterajui oleh UMNO, PAS dan juga PPBM ini tidak mengikut lulas undang-undang dalam pemecatan. Pemecatan speaker Dewan Rakyat. Jadi depa ambil tu tindakan tak silap saya di bawah perkara 57. Jadi kepada kaki-kaki yang buat live ni, nak lawan dengan DAP ni mudah saja. Yang nak lawan dengan DAP ni mudah saja, kena direct terus kepada perlembagaan. Sebab mereka banyak manipulit rakyat berkaitan dengan kandungan-kandungan di dalam perlembagaan. Jadi kena terangkan kepada rakyat supaya rakyat faham kandungan perlembagaan. Jadi yang diambil itu adalah di bawah perkara 57, iaitu Dewan Rakyat hendaklah dari semasa ke semasa memilih sebagai yang di-Pertuan Dewan Rakyat seseorang. Ni lah perkara 57 ni lah yang pemecatan berlaku ni di bawah perkara 57. Saya nak baca panjang. Jadi pergi bacalah. Sebab apa diusulkan supaya ditukarkan speaker Dewan Rakyat. Jadi semuanya mengikut undang-undang. Dia dalam perkara 57. Kalau saya nak baca ni panjang lah. Jadi saya bukan nak urai. Kalau saya nak urai saya akan baca. Kalau macam dulu saya nak urai saya akan baca. Tapi saya bukan nak urai, saya nak bagi point. Point dia adalah pemecatan ni berlaku di bawah perkara 57. Jadi kena baca sebab apa pemecatan itu berlaku.
Sebab apa pemecatan itu berlaku, dan kena tengok kepada situasi kenapa kenapa diusulkan. Kenapa diusulkan pemecatan ataupun pergantian Speaker Dewan Rakyat ini. Jadi itu adalah penerangan berkenaan dengan perkara 57. Dia ada dalam perkara 57 berkenaan dengan pemecatan Speaker Dewan Rakyat ni. Pemecatan Speaker Dewan Rakyat ni dia di bawah Yang di-Pertua dan timbalan-timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Ni yang berkaitan dengan Speaker Dewan Rakyat semua duduk dalam perkara 57. Jadi dia tak banyak pun, boleh pergi baca. Boleh pergi baca dan boleh terangkan kepada netizen supaya netizen faham kenapa pemecatan ini berlaku. Okey, dan daripada segi nak counter balik mereka daripada segi tidak menghormati perlembagaan. Jadi nak bagi tahu kepada netizen yang mana yang tidak menghormati perlembagaan. Kerajaan Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi mudah je sebab sekarang ni mereka duduk bertanding siapa ada majoriti. Siapa ada majoriti untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi poin dia sebenarnya, poin dia ada tiga. Yang pertamanya, siapa yang melantik Perdana Menteri. Siapa yang boleh melantik Perdana Menteri dan siapa yang boleh meletakkan jawatan Perdana Menteri. Jadi dia poin dia satu bawah perkara 42A. Jadi Perdana Menteri tidak boleh lantik Perdana Menteri yang lain. Dalam perkara 42A jelas bagi tahu kuasa melantik Perdana Menteri ini hanya terletak kepada Yang di-Pertuan Agong. Kuasa melantik Perdana Menteri ini hanya terletak kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi mengikut budi bicara Yang di-Pertuan Agong ni duduk di mana? Budi bicara Yang di-Pertuan Agong ni duduk di dalam perkara 43 2A. Jadi perkara 43 2A ni dia berfungsi di dalam dua keadaan. Iaitu yang pertamanya selepas tamat pilihan raya, yang keduanya adalah sekiranya berlaku kekosongan luar jangka. Kita kena tahu yang tu. Jadi kena fahamkan kepada netizen, baca kepada mereka supaya mereka faham. Jadi dalam perkara 43 2A ni menyebut tentang Yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Maka di situ tempat Perdana Menteri ini tak ada. Jadi barulah Yang di-Pertuan Agong boleh menggunakan dia punya budi bicara dia di bawah perkara 42A. Jadi dengan syarat bahawa Perdana Menteri ini tak ada. Perdana Menteri ini tiada. Jadi macam mana keadaan kalau ada Perdana Menteri? Kalau kata Parlimen dibubarkan, berlakunya pilihan raya, maka tiada Perdana Menteri. Tiada Perdana Menteri. Jadi siapa yang menang pilihan raya, jadi dia perlu membuktikan bahawa dia ada majoriti, dia menang. Jadi dia bolehlah menggunakan perkara 43 2A ni untuk melantik seorang Perdana Menteri sebelum Perdana Menteri mencadang di dalam perkara 43 ini. Jadi dalam situasi sekarang kita ada Perdana Menteri. Bila kita ada Perdana Menteri, jadi dia nak pergi ke mana? Jadi bila kita ada Perdana Menteri, bila mereka nak buktikan majoriti, mereka kena merujuk kepada perkara 43.4. Jadi dia mungkin mesti merujuk kepada 43.4. 43.4 dia cakap apa? 43.4 dia bagi tahu bahawa jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jemaah menteri. Jadi bukan dia sebut takat tu je. Jadi yang dibagi tahu dekat DAP bagi tahu dekat umum, dekat penyokong-penyokong mereka, kononnya kalau ada majoriti, Tan Sri Muhyiddin Yassin kena letak jawatan. Jadi mereka tak baca habis. Jadi kepada kaki-kaki live ni tolong baca habis, bagi netizen faham. Penghabisan ayat tu dekat mana? Penghabisan ayat tu dia sebut di sini, jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, dia koma. Maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jemaah menteri. Melainkan, dia ada dekat situ melainkan. Dia ada dekat situ melainkan jika atas permintaannya. Permintaan siapa? Permintaan Perdana Menteri, Parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Ini bukti bahawa Pakatan Harapan tidak menghormati sistem demokrasi dalam negara Malaysia. Dia nak buat perebutan kuasa pintu belakang. Dia nak buat perebutan kuasa yang menidakkan kuasa Yang di-Pertuan Agong. Itu yang cuba diwar-warkan oleh Pakatan Harapan. Itu yang perlu alert lah. Sebab saya duk nilai, duk tengok. Kaki-kaki live ni, banyak yang mereka tak sebut tentang benda ni. Jadi apa yang saya tengok hari ni, netizen sebenarnya mereka tak faham. Mereka tak faham tentang netizen hari ini sebenarnya mereka tak faham tentang proses lantikan Perdana Menteri. Yang jadi konflik hari ini adalah satu benda saja.
Kalau netizen faham tentang proses lantikan Perdana Menteri dan juga proses lantikan jemaah menteri, maka mereka akan faham. Mereka akan tahu bahawa apa yang telah dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan hari ini tidak menghormati undang-undang. Jadi banyak saya buat survey lah dalam live saya, dalam saya duk main Ome dan sebagainya dalam grup WhatsApp. Bila saya tanya, kebanyakan 80% orang tidak tahu. Dia tak tahu langsung. Macam mana dia ingat, Perdana Menteri ni kena ada sokongan majoriti. Bila ada sokongan majoriti, terus dia boleh jadi Perdana Menteri. Dia pun ingat macam tu. Dan dia pun ingat Perdana Menteri ni boleh turun jawatan terus dekat ni. Jadi apa yang dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan hari ini adalah untuk menidakkan kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi yang kaki-kaki live ni saya nampak. Saya nampak dalam keadaan situasi sekarang ni. Kalau nak terangkan kepada rakyat berkenaan dengan perkara ni adalah sangat baik. Dan boleh mendapat orang kata rating yang baik daripada ni. Saja-saja buat tak tahu, bukan saja-saja buat tak tahu, kebanyakannya mereka tak tahu. Memang tak tahu. Memang tak tahu tentang proses ni. Kebanyakan memang tak tahu. Sebab saya pernah buat live tentang benda ni, ada orang inbox saya kat tepi. Dia kata, macam ni kan proses yang berlaku. Dan apa yang disebut oleh pihak Pakatan Harapan, Parlimen menentukan segala-galanya. Tak, Parlimen tidak menentukan segala-galanya. Parlimen bersidang atas yang di-Pertuan Agong. Atas yang di-Pertuan Agong. Yang menentukan segala-galanya adalah yang di-Pertuan Agong. Dan dengan kaedah-kaedah yang macam mana? Dengan kaedah-kaedah berdasarkan keluhuran perlembagaan. Berdasarkan keluhuran perlembagaan. Itu jelas tuan-tuan. Itu jelas. Saya nak bagi point je. Saya nak bagi point, saya tak mau nak hurai banyak-banyak. Sebab ramai orang yang tak suka saya, ramai orang yang tak suka saya muncul